A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'da. Bersin kepada Ketua Prosi Majlis yang saya hormati, barisan pimpinan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita berhimpun secara maya bagi kita berkongsi sedikit perkara yang juga mudah-mudahan kita harapkan adalah manfaat-manfaat yang boleh sama-sama kita ambil, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf tak dapat buka kamera. Saya ada kat luar ni tengah sedang menunggu ayah saya balik daripada umrah. Ni tengah tunggu dekat dalam kereta. Rakan-rakan, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk kita pada malam ini untuk kita berkongsi sebuah hadis Nabi SAW yang sangat ringkas tetapi memberikan satu makna yang sangat besar kepada kita. Hadis daripada An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Nabi sebutkan dengan ringkas saja. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu memandang remeh, janganlah kamu meremehkan satu perkara kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walau sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu bertemu dengan kawan kamu dengan wajah yang manis. Sahabat yang dikasihi Allah, dalam hadis ini ada dua perkara yang kita kena ambil perhatian. Yang pertama, gesaan ataupun galakan daripada baginda Nabi SAW supaya kita mengambil berat terhadap setiap perkara-perkara yang termasuk dalam kategori kebaikan. Sama ada kebaikan tu kecil ke ataupun besar, semua tu perkara-perkara yang mesti kita ambil perhatian. Sebab apa? Sebab setiap amal yang baik itu pasti dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Nabi kata la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, janganlah kamu memandang remeh. Janganlah kamu memandang remeh, mengambil remeh terhadap perkara-perkara kebaikan meskipun kecil. Yang kadang-kadang kita tak endah pun pada perkara yang kecil ni. Kadang-kadang kita tak ada rasa galakan, tak ada rasa terdorong untuk kita merebut perkara-perkara yang kecil. Contohlah perkara kecil, contoh banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi terangkan tentang perkara-perkara yang perbuatan-perbuatan yang ringkas. Contohnya Nabi kata kamu mengalihkan halangan di tengah jalan, satu kebaikan, satu perkara yang dapat pahala sedekah. Kamu membantu orang naik ke kenderaan pun satu kebaikan. Membantu orang untuk mengangkat barangannya ke tunggangannya pun satu kebaikan. Jadinya banyak perkara, banyak sangat kebaikan yang boleh kita buat, yang mana Nabi kata janganlah kamu pandang remeh. Sebab apa? Yang kecil-kecil inilah perkara-perkara yang juga membantu kepada akaun saham pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu dalam apa jua konsep kebaikan yang kita lepaskan. Sama ada kita dapat membantu dengan perkara yang besar ataupun dapat kita membantu dengan perkara yang kecil. Lagi-lagi sekarang ni berkaitan dengan isu Palestin yang masih lagi berlarutan sehingga sekarang. Kadang-kadang kita tak mampu nak membantu orang, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin itu dengan RM1, maka kita bantulah mereka tu dengan doa.
Kalau kita tak mampu dengan doa, maka kita bantulah mereka dengan apa jua cara yang kita mampu. Kita sebarkan tentang isu Palestin ke, kita bantu mereka dengan apa yang kita viralkan tentang kejahatan Israel ke, kita bantu mereka dengan apa jua perkara-perkara yang membolehkan kita ni mendapat kebaikan daripada Allah. Hatta perkara yang kecil sekalipun, contoh kalau kita di masjid, kita di surau sedang duduk iktikaf, maka kita nampak ada habuk kecil je, sebutir pasir je kita nampak, kita ambil, kita kutip masuk poket, kita buangkan bila keluar nanti, maka itu juga dikira pahala oleh Allah. Lepas tu Nabi kata, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu memandang remeh kepada kebaikan-kebaikan yang kecil. Sebab yang kecil-kecil inilah yang akan melengkapkan, yang akan menjadikan satu kebaikan yang besar kepada diri kita. Macam apa? Pepatah Melayu. Sikit-sikit lama-lama jadi berkira. Itu satu pepatah yang bagus untuk kita untuk kita fahamkan, supaya kita nak mengamalkan kebaikan ni, kita mulakan dengan perkara yang kecil. Kalau contoh kata kita tak pernah sedekah ataupun kita jarang nak sedekah, kita nak mulakan dengan sedekah ni, maka kita mulakanlah dengan jumlah yang kecil. Mulakan dengan 50 sen ke, RM1 ke, dah istiqamah RM1 setiap hari, kita naik kepada RM5, dah istiqamah dengan RM5, kita naik kepada RM10. Sampaikan kecil-kecil amalan tu, kita boleh istiqamah. Sama jugalah kalau kita baru nak memulakan qiyam, baru kita nak memulakan tahajud sebagainya, jangan terus buat yang banyak, yang terus pada 20 rakaat tahajud, 20 rakaat taubat, 20 rakaat witir sebagainya. Maka kita mulakan dengan sikit demi sikit, mulakan dengan 2 rakaat, hari ni 2 rakaat, lusa 2 rakaat. Yang penting kita laksanakan dengan sikit dan istiqamah. Bahkan Nabi kata, amalan yang paling baik yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit yang dilaksanakan secara konsisten, secara istiqamah. Maka itu perkara yang perlu kita jadikan sebagai galakan kepada diri kita. Maka sebab itu, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Contoh banyak perkara. Kalau kita sedang bawa kereta, kita nampak ada orang sedang kesusahan, tak mampu nak bantu mereka, tak mampu nak turun, tak mampu nak buat apa sebagainya, maka cukuplah sekadar kita doakan semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan mereka. Itu pun satu perkara yang dikategorikan sebagai perkara-perkara amal kebaikan. Yang kedua yang kita boleh ambil ialah Nabi kata, walau antalqa akhaka biwajhin talikin, walau sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang manis. Maknanya apa? Maknanya Nabi nak sebutkan bahawa dalam kita bermuamalah, dalam kita nak bermasyarakat, dalam kita nak berkomunikasi dengan orang-orang lain, maka mestilah kita memulakan diri kita itu dengan kebaikan. Maknanya kita jumpa orang tu dengan kitalah yang memulakan salam, kitalah yang memulakan dengan wajah yang penuh senyuman, kitalah yang memulakan dengan wajah yang manis sebagainya, kitalah yang memulakan dengan penuh kemesraan. Maknanya setiap kebaikan tu mesti kita berusaha untuk kita yang melaksanakan, kita yang memulakan. Kalau kita lihat kepada sirah Nabi SAW dalam bab memberi salam, pasti kita akan dapati bahawa sahabat juga kadang-kala berusaha untuk menjadi orang pertama memberikan salam. Tetapi meskipun mereka berusaha, sahabat-sahabat ni cuba menyorok untuk dapatkan memberi salam kepada Nabi, tetap juga Nabi lah yang menjadi orang yang pertama memberikan ucapan salam. Maknanya apa? Maknanya Nabi sentiasa berusaha, Nabi sentiasa menjadi contoh model untuk bersegera ke arah perkara-perkara kebaikan. Maka waktu dalam Quran pun disebut fastabiqul khairat, maka bersegeralah kamu kepada perkara-perkara kebaikan. Maka kebaikan ni ada peluang kita ambil, ada peluang kita laksanakan. Apa juga keadaan, apa juga kebaikan
yang boleh kita buat itu yang kita laksanakan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu yang manakah satu amal baik kita ni yang dicatat, yang diterima oleh Allah, dan juga kita pun tak tahu manakah mana satukah amal baik kita tu yang menjadi asbab keberkatan untuk diri kita. Mungkin boleh jadi kita pernah sedekah RM100, mungkin boleh jadi kita pernah sedekah RM1, tetapi yang RM1 itu yang paling ikhlas, itulah yang jadi asbab keberkatan untuk diri kita. Maka sebab itulah banyak amal kebaikan ni yang kita kena letak, yang kita kena berusaha, dan apa yang boleh kita buat ialah kita berusaha untuk sentiasa membugarkan niat kita untuk berusaha dapatkan segala amalan kebaikan. Maka sahabat yang dikasihi Allah, saya kira itulah yang dapat sama dikongsikan. Saya pun masih lagi kat luar ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama kita amalkan, dapat sama manfaat kepada semua. InsyaAllah kita berusaha untuk kita memantapkan diri kita untuk kita mengejar segala apa jua kebaikan. Bangun pagi sampailah ke tidur malam nanti, kita kena berusaha untuk setiap hari kita ada saja kebaikan yang kita amalkan. Wallahu alam, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.